Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum buat pendengar semua. Kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Untuk kepada pendengar, ini adalah cerita episod akhir yang bertajuk Gila Isim. Pada yang belum mendengar episod 1 boleh masuk ke halaman channel dan boleh masuk ke playlist yang disediakan dan boleh mendengar cerita yang lain. Sebelum meneruskan episod akhir ini, boleh tekan butang like dulu. Dan yang mana baru hadir di channel ini dan belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di bawah dan boleh tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jadi kita teruskan dengan cerita ini. Aku tak pernah percaya satu sebutan boleh menelan seluruh hidup seseorang. Tapi malam itu, di surau lama yang hampir runtuh di hujung kampung, aku belajar satu perkara. Ada harga yang tak boleh dibayar dengan doa, dan ada kesilapan yang hanya ditebus dengan kehilangan. Subuh hampir tiba. Azan dari kampung seberang kedengaran sayup, terputus-putus di bawah angin sungai. Surau lama itu masih berdiri, tapi rasanya seperti bangunan yang sudah lama mati. Lampu minyak di sudut mimbar bernyala kecil, cahayanya bergetar seperti nafas orang nazak. Tok Aki duduk bersila di hadapan Man. Wajah orang tua itu pucat, bukan pucat orang sakit, tapi pucat orang yang tahu masa dia sudah hampir habis. Man pula tak lagi mampu menahan air mata. Tangannya menggigil, memegang kain pelikat Tok Aki, seolah-olah itu satu-satunya benda yang mengikat dia dengan dunia nyata. Tok, jangan buat macam ni Tok, suara Man pecah. Kita cari jalan lain, kita boleh lari, kita boleh tinggalkan tempat ni. Tok Aki tersenyum perlahan. Senyuman yang bukan untuk menenangkan, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Tak ada lari untuk orang yang dah sebut nama tu Man. Man terdiam. Nama itu, nama yang tak patut disebut. Nama yang bila keluar dari mulut manusia, bukan sekadar memanggil, tapi mengikat. Makhluk itu tidak pernah muncul dalam rupa yang sama. Kadang-kadang bayang, kadang-kadang suara, kadang-kadang hanya rasa sejuk yang menyelinap ke tulang. Tapi malam ini ia hadir sepenuhnya. Angin di dalam surau berhenti. Lampu minyak terpadam sendiri. Dan di ruang antara mimbar dan tiang reput itu, sesuatu berdiri. Bukan tubuh, bukan bayang, tapi satu kewujudan yang berat, menekan dada, menyesakkan nafas. Man rebah berlutut. Tangannya menutup telinga, tapi suara itu tak datang dari luar. Ia datang dari dalam kepala. Satu sebutan, satu nyawa. Janji mesti ditunaikan. Tok Aki bangun perlahan. Setiap pergerakannya kelihatan menyakitkan. Sendi lutut berbunyi, nafasnya pendek. Tapi langkahnya tetap. Man menangis tersak-esak. Tok, jangan. Saya yang salah. Biar saya. Tok Aki menggeleng. Kau masih muda, Man. Kau masih ada orang yang perlukan kau. Aku dah lama hidup dengan dosa ini. Man tak faham. Tok Aki memandangnya lama, seolah-olah mahu mengukir wajah itu ke dalam ingatan. Aku yang mula-mula sebut nama tu, puluhan tahun lepas. Aku nak kuasa, nak lindungi kampung, nak jadi orang yang disegani. Tok Aki ketawa kecil pahit. Tapi benda tu tak pernah bagi percuma. Dia tunggu sampai aku lalai, sampai orang lain ulang sebutan tu. Man terasa dadanya runtuh. Maknanya selama ini, Tok Aki sudah lama membayar hutang yang tak pernah selesai. Makhluk itu semakin dekat. Udara menjadi sejuk, terlalu sejuk. Masa hampir tamat. Tok Aki menarik nafas panjang. Man, dengar betul-betul. Man mengangguk, air mata jatuh tanpa henti. Lepas ni jangan sebut apa-apa. Jangan baca apa-apa. Jangan cuba faham benda yang kau tak nampak. Kau balik kampung, hidup biasa.
Tok Aki meletakkan sesuatu di tangan Man. Tasbih kayu lama, retak di beberapa tempat, beratnya luar biasa. Kalau kau dengar suara aku lepas ni, itu bukan aku. Ayat itu menghentam Man lebih kuat dari apa-apa gangguan sebelum ini. Tok Aki berpaling menghadap ruang kosong itu. Bibirnya bergerak perlahan. Man menjerit, "Jangan, Tok." Tapi sebutan itu sudah keluar. Satu nama, satu perjanjian, satu pengakhiran. Angin mengamuk. Surau lama bergegar, dinding kayu berkeriut seperti menahan jeritan. Man ditolak ke belakang oleh satu daya yang tak kelihatan. Dia terampas ke tangga surau. Dalam kekacauan itu, dia sempat melihat Tok Aki berdiri tegak, dan kemudian kosong. Bukan jatuh, bukan ditarik, hilang. Seolah-olah Tok Aki tidak pernah wujud di situ. Pagi itu, orang kampung jumpa Man, terduduk di tangga surau lama. Matanya kosong, tasbih kayu erat dalam genggaman. Surau itu runtuh separuh. Tiada mayat, tiada kesan pergelutan, tiada jawaban. Man pulang ke kampung beberapa hari kemudian. Dia tak bercakap banyak. Dia berhenti ke surau lama. Dia berhenti bertanya. Hidupnya berjalan, tapi seperti orang yang tinggal selepas perang. Kadang-kadang, waktu senja, dia dengar suara Tok Aki memanggil dari ujung kebun. Kadang-kadang, waktu malam, tasbih kayu itu terasa panas di tangan. Dan setiap kali itu berlaku, Man akan ingat pesan terakhir orang tua itu. Kalau kau dengar suara aku, itu bukan aku. Tahun berganti, Man berkahwin, ada anak. Tapi dia tak pernah cerita kisah ini pada sesiapa. Sehingga satu malam, anaknya bertanya perlahan, "Ayah, kenapa ayah tak suka kalau orang sebut nama pelik-pelik?" Man memandang anaknya lama. Kemudian dia peluk anak itu erat, seolah-olah takut satu sebutan boleh meragutnya juga. "Sebutan ada harga," jawab Man perlahan. "Dan ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar." Di luar rumah, angin malam bertiup perlahan. Dan jauh di hujung kampung, di tapak surau lama yang kini ditelan semak, sesuatu menunggu. Bukan untuk Man, tapi untuk sebutan seterusnya.